Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton saluran Ambil Tahu. Dalam video kali ini kita akan mempelajari teknik menjawab soalan SPM Matematik Kertas Tua bahagian A. Dan tajuk kita pada kali ini adalah ketaksamaan linear. Kita lihat soalan yang pertama. Pada graf di ruang jawapan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Y lebih kecil sama dengan X tambah 6. X tolak 2Y lebih kecil sama dengan 6. Dan X tambah Y lebih kecil daripada 6. Di dalam soalan ini, kita akan dapati terdapat satu kawasan yang berbentuk segitiga yang kita akan lorekkan. Dan di sini, pada ruangan jawapan, telah pun diberi dua garisan, iaitu Y sama dengan X tambah 6 dan X tolak 2Y sama dengan 6. Di sini kita boleh lihat pada ruangan jawapan, Y sama dengan X tambah 6 ini adalah ketaksamaan yang pertama dan X tolak 2Y sama dengan 6 ini adalah ketaksamaan yang kedua. Jadi di sini terdapat satu lagi ketaksamaan yang tidak diberi garisnya, iaitu X tambah Y lebih kecil daripada 6. Jadi kita akan lukis garis ini. Jadi untuk kita melukis garis ini, kita perlu tahu persamaan garis lurus di mana kita pun pelajari pada tingkatan 4 yang lalu, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Jadi di sini kita akan ubah ketaksamaan ini menjadi persamaan, iaitu X tambah Y lebih kecil daripada 6. Jadi di sini kita asingkan Y, kita bawa X. Jadi Y lebih kecil, X kita akan ubah ke sebelah kanan, akan jadi negatif X tambah 6. Jadi ketaksamaan yang kita perolehi adalah Y lebih kecil daripada negatif X tambah 6. Dan 6 ni adalah C. C itu adalah pintasan paksi Y. Pintasan paksi Y kita lihat pada ruangan jawapan, ini adalah 6. Kerana kita lihat pada Y sama dengan X tambah 6. Dan ini adalah 6. Kemudian X ini adalah kecerunan. Dan kecerunan adalah tegak berufuk. Jadi kita lihat paksi Y 6, paksi X juga mesti 6. Dan di sini adalah 6. Kalau kita lihat kepada persamaan yang diberi ini. Jadi 6 per 6 sama dengan 1. Jadi kecerunannya adalah negatif, dia tinggi di sebelah kiri. Jadi kita akan buat satu garis lurus putus-putus pada sini. Jadi kita akan lukis. Dan kawasan yang perlu kita lorek adalah kawasan berbentuk segitiga. Jadi inilah kawasan segitiga yang kita dapat. Dan inilah jawapan kawasan melorek. Ini jawapan untuk soalan yang pertama. Kita lihat seterusnya soalan yang kedua. Pada graf di ruang jawapan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Jadi ketaksamaan pertama, Y lebih kecil sama dengan negatif X tambah 4. Persamaan kedua, Y lebih besar daripada X tolak 2. Dan persamaan ketiga, X lebih besar daripada 1. Dan terlihat pada ruangan jawapan, terdapat dua garis. Kita lihat sini, yang pertama adalah Y sama dengan X, negatif X tambah 4. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian Y sama dengan X tolak 2. Ini adalah merupakan persamaan yang ketaksamaan yang kedua. Dan satu lagi ketaksamaan yang tidak ada di sini adalah X lebih besar daripada 1. Jadi bagaimana untuk kita melukis garisan X lebih besar daripada 1? Di sini kita lihat bahawa X lebih besar daripada 1, jadi kita akan tengok pada paksi X. Jadi kita lihat di sini, setiap grid segi empat sama ini mewakili 1. Jadi di sini adalah sifar 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi X lebih besar daripada 1, kita lihat sini adalah 1. Jadi disebabkan X lebih besar daripada 1, tidak ada simus seberangan di bawah. Jadi kita akan lukis garisan putus-putus pada garis ini. Jadi di sini kita telah dapati terdapat
kawasan yang membentuk segitiga di antara ketiga-tiga garis tersebut. Jadi, kawasannya perlu kita lorek adalah kawasan ini. Okay. Tak kisah macam mana kamu lorek, asalkan nampak betul-betul bahawa ini adalah kawasannya. Dan ini adalah kawasan untuk soalan nombor 2. Dan seterusnya terlihat soalan nombor 3. Nyatakan ketiga-tiga ketaksamaan yang memuaskan rantau berlorek dalam rajah. Untuk soalan yang ketiga ini, kawasan berlorek telah pun diberi. Jadi, kita perlu tentukan apakah ketaksamaan yang terlibat. Kalau kita lihat soalan sebelum ini, soalan nombor 2 telah diberi ketaksamaan. Kita akan cari tiap-tiap garis ketaksamaan tersebut. Dan soalan ketiga telah pun diberi rajah kawasan berlorek, cari ketaksamaan. Ketaksamaan pertama telah pun diberi di sini, iaitu Y sama dengan 3 tolak X. Ini adalah persamaan garis lurus ini. Jadi, kalau kita lihat sepanjang garis lurus ini, kawasan berlorek berada di atas garis Y sama dengan 3 tolak X. Jadi, bermaksud kawasan berlorek itu adalah lebih besar sama dengan 3 tolak X. Jadi, jawapan pertamanya kita tulis di sini adalah Y lebih besar sama dengan 3 tolak X. Disebabkan kawasan berlorek berada di atas garisan ini. Ini untuk garisan yang pertama. Seterusnya kita lihat garisan yang kedua adalah garisan tegak, iaitu garisan yang selari dengan paksi Y. Apabila suatu garis itu selari dengan paksi Y, bermaksud garis itu akan memotong pada paksi X. Dia akan potong pada paksi X di sini. Jadi kita lihat paksi X di sini nilainya adalah 3. Dan kita lihat kawasan berlorek berada di sebelah kiri. Di sebelah kiri bermaksud kawasan itu lebih kecil daripada 3. Jadi di situ kita akan katakan bahawa X lebih kecil daripada 3. Ini adalah garisan putus-putus, jadi bermaksud tidak termasuk 3. Jadi, jawapan kita yang kedua adalah X lebih kecil daripada 3. Dan seterusnya kita lihat garisan seterusnya, iaitu garisan yang ketiga. Itu garisan ini adalah garisan yang selari dengan paksi X. Apabila suatu garisan itu selari dengan paksi X, bermaksud garisan itu akan memotong ataupun memintas pada paksi Y. Jadi kita lihat di sini, dia akan memotong pada paksi Y di sini. Dan nilainya adalah 3. Dan kita lihat juga kawasan berlorek ini berada di bawah garisan. Ini bermaksud Y lebih kecil daripada 3. Jadi jawapan kita adalah Y lebih kecil daripada 3. Seterusnya terlihat soalan nombor 4. Pada graf yang disediakan dalam ruang jawapan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Y lebih kecil sama dengan X, Y tambah X lebih kecil sama dengan 9, Y lebih besar daripada 2. Seperti biasa terlihat, terdapat dua garis yang telah pun diberi. Garisan yang pertama di sini adalah Y sama dengan X. Ini adalah untuk ketaksamaan yang pertama. Dan seterusnya, Y tambah X sama dengan 9. Ini adalah ketaksamaan yang kedua. Jadi kita perlu lukis satu ketaksamaan, garis ketaksamaan. Yang ketiga iaitu Y lebih besar daripada 2. Jadi kita lihat, ini adalah Y, iaitu bermaksud paksi Y. Kerana tidak ada nilai X di sini, jadi kita lihat nilai Y. Ini sifar, ini 1 dan ini 2. Jadi Y lebih besar daripada 2, kita ambil pada pintasan Y sama dengan 2. Jadi kita lihat di sini tidak ada simbol sama dengan, bermaksud garisan yang kita akan buat nanti adalah garisan putus-putus. Jadi kita akan buat garisan putus-putus di sini yang mewakili Y lebih besar daripada 2. Bila lebih besar bermaksud kita akan lorekkan di bahagian atas. Jadi di sini dia telah pun nampak kawasan segitiga yang terbentuk. Jadi kita akan terus lorekkan. Dan ini adalah kawasan jawapan kita. Seterusnya kita lihat soalan nombor 5. Berdasarkan graf yang disediakan, tulis ketiga-tiga ketaksamaan yang memuaskan kawasan berlorek. Okey. Lihat, dia terdapat
dua persamaan yang telah diberi dan satu lagi persamaan yang tidak diberi. Ini persamaan ini persamaan garis lurus ini, dan satu lagi adalah kawasan garisan melintang yang tidak diberi. Jadi kita lihat garis persamaan yang pertama, y sama dengan x tolak 2. Kita lihat di sini, ini merupakan garis y sama dengan x tolak 2, merupakan garisan putus-putus dan kawasan yang berlorek ini berada di atas garis. Jadi bermaksud y mesti lebih besar daripada x tolak 2. Jadi jawapan kita adalah y lebih besar x tolak 2. Tidak ada simbol sama dengan kerana garis ini adalah garis putus-putus. Seterusnya, garis yang kedua, y sama dengan negatif x tambah 2. Kawasan berlorek berada di atas garis, bermaksud ia lebih besar. Dan kita dapati garis yang dibuat adalah garis penuh, bukan garis putus-putus. Jadi, y lebih besar sama dengan negatif x tambah 2. Okay. Jawapan kita yang kedua adalah y lebih besar sama dengan negatif x tambah 2. Dan seterusnya satu lagi garis, iaitu garisan melintang, garisan mendatar ini. Garisan mendatar ini merupakan garis yang selari dengan paksi x dan ia akan memintas pada paksi y. Dan pintasan paksi y di sini adalah 6. Jadi, kawasan berlorek berada di bawah dan mempunyai garis yang penuh, bukan garis putus-putus. Jadi, y lebih kecil sama dengan 6. Jadi, jawapan kita yang ketiga adalah y lebih kecil sama dengan 6. Seterusnya kita lihat soalan nombor 6. Rajah menunjukkan kawasan berlorek dilukis pada satu satah kertas. Nyatakan 3 kesamaan yang mentakrifkan kawasan tersebut. Di sini tidak diberi apa-apa persamaan, tetapi yang ada di sini adalah satu grid segi 4 sama. Jadi di sini 6, kita boleh lihat ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Itu juga dengan paksi y 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi kita ada 3 garis. Kita ambil ini sebagai garis pertama, garis kedua dan garis ketiga. Kita lihat garis yang pertama terlebih dahulu. Itu garisan mendatar yang selari dengan paksi x dan memintas pada paksi y sama dengan 6. Kawasan berlorek adalah berada di bawah garis. Jadi bermaksud y lebih kecil sama dengan 6. Jadi jawapan kita y lebih kecil sama dengan 6. Untuk garisan yang pertama. Seterusnya kita lihat garisan yang kedua ini. Kita akan menggunakan konsep persamaan garis lurus, iaitu y sama dengan mx tambah c. M adalah kecerunan dan pintasan dan c adalah pintasan paksi y. Kita lihat pintasan paksi y di sini untuk garis 2 adalah sifar. Jadi c-nya adalah sifar. Jadi m-nya berapa? M secara umumnya adalah tegak berufuk. Kalau kita lihat garis ini, kita ambil hijau, kita lihat garis ini, kedudukan m yang di sini adalah 6. Tingginya adalah 6. Dan lebarnya ataupun tapaknya di sini juga adalah 6. 6 bahagi 6 bersamaan dengan 1. Jadi m ni adalah 1 dan x. Kecerunannya adalah positif. Kalau kita lihat daripada kedudukannya, di mana hujung tingginya berada di sebelah kanan. Ini hujung tinggi, ini tinggi. Ini bawah, tingginya berada di sebelah kanan. Jadi kecerunannya adalah positif. Jadi persamaan garis lurus yang terdapat adalah y sama dengan x tambah kosong. Ataupun kita abaikan sifat ini, kita akan dapati y sama dengan x. Dan terlihat kawasan berlorek berada di atas garisan, bermaksud y lebih besar sama dengan x kerana garisnya adalah garis penuh, bukan garis putus-putus. Jadi jawapan kita yang kedua adalah y lebih besar sama dengan x. Seterusnya kita lihat garis yang ketiga, garis ini. Sama juga konsep seperti garis yang kedua tadi, menggunakan konsep persamaan garis lurus, y sama dengan mx tambah c. Jadi kita akan lihat kecurunannya adalah seperti berikut. Kita lihat di sini, ini adalah garisnya. Kita buat garis putus-putus di sini. Tegak berufuk. Tegaknya juga adalah 6.
Dan ufuknya di sini juga ataupun tapaknya juga adalah 6. Jadi 6/6 bersamaan dengan 6/6 bersamaan dengan 1. Jadi kita lihat ciri-ciri garis ini di mana hujung yang tingginya berada di sebelah kiri. Ini hujung tinggi, ini hujung rendah. Tingginya berada di sebelah kiri. Jadi kecenderungannya adalah negatif. Jadi Y sama dengan negatif X tambah 6. 6 ini adalah pintasan paksi Y di sini adalah 6. Jadi kita lihat kawasan berloret berada di atas garis bermaksud Y lebih besar daripada negatif X tambah 6. Jadi jawapan kita yang ketiga adalah Y lebih besar daripada negatif X tambah 6. Ini untuk soalan yang nombor 6. Seterusnya kita lihat soalan nombor 7. Nyatakan 3 kesamaan yang mewakili kawasan berloret di dalam rajah. Okay. Sebelum itu kita kena pasti di manakah 3 garis yang membentuk kawasan berloret yang membentuk segitiga ini. Yang pertamanya di sini, garisan pertama, dan ini garisan yang kedua, dan satu lagi garisan adalah ini, garisan yang ketiga. Kita lihat garisan yang pertama terlebih dahulu. Kita menggunakan konsep persamaan garis lurus, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Kita cari C ni adalah pintasan paksi Y. Sini terdapat bahawa ia adalah 8. M-nya adalah tegak berufuk. Kita lihat tegaknya di sini adalah 8 dan ufuknya, tapaknya adalah 4. 8/4. Jadi M di sini adalah 8/4 bersamaan dengan 2. Jadi hujung tingginya berada di sebelah kiri. Dan di bawahnya, hujung bawahnya di sebelah kanan. Jadi dia adalah negatif. Jadi maka M-nya adalah negatif 2 dan X. Jadi Y sama, dan kita lihat garis ini berada, kawasan berloretnya berada di bawah garis. Jadi dia mesti lebih kecil daripada negatif 2X tambah 8. Jadi jawapan kita yang pertama adalah Y lebih kecil daripada negatif. Jadi jawapan kita adalah Y lebih kecil daripada negatif 2X tambah 8. Seterusnya kita lihat garis yang kedua, garis ini. Menggunakan konsep yang sama, Y sama dengan MX tambah C. Kita lihat C di sini adalah sifar. Jadi adalah sifar. Kita lihat kecerunannya pula. Untuk kecurunan garis ini, kita boleh ambil di mana-mana saja. Okey, kita berhenti garis ini di sini dan di sini untuk melihat tinggi dan tapaknya. Di sini adalah tingginya adalah 5, sini 5, dan tapaknya di sini adalah 5 juga. 2, 3, 4, 5. Okay. 55 bersamaan dengan 1. Dan ini kecurunan ini adalah kecurunan positif disebabkan dia tinggi di sebelah kanan. Jadi persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan X. Dan garis ini adalah garis, kita lihat adalah garis penuh, bukan garis putus-putus, dan kawasan berloretnya berada di atas garis, maka Y lebih besar sama dengan X. Jadi jawapan kita yang kedua adalah Y lebih besar sama dengan X. Seterusnya kita lihat garis yang ketiga. Jadi, padam dulu. Kita lihat garis yang ketiga di sini. Garis yang ketiga di sini adalah merupakan paksi Y. Paksi Y ini. Jadi, bagaimana kita nak namakan garis pada paksi Y ini? Seperti mana garis-garis yang selari dengan paksi Y, dia mesti akan memintas pada paksi X. Jadi, paksi Y, dia akan pintas pada paksi X di sini. Dan pintasannya adalah sifar. Dan kedudukan kawasan berloret ini berada di sebelah kanan, bermaksud lebih besar. Jadi, X lebih besar dan sama dengan sifar. Jadi, jawapan kita yang ketiga adalah X lebih besar sama dengan sifar.
Dan seterusnya, soalan kita yang terakhir, soalan nombor 8. Pada graf yang disediakan di ruang jawapan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga kesamaan. Y tambah X lebih kecil sama dengan 4, Y lebih besar sama dengan negatif 1, dan Y lebih kecil daripada X. Dan di sini terlihat terdapat dua garis telah pun diberi. Yang pertama, Y sama dengan X. Ini merupakan kesamaan yang ketiga. Dan Y tambah X sama dengan 4 adalah kesamaan yang pertama. Jadi kita ada Y lebih besar sama dengan negatif 1. Sini. Jadi untuk kesamaan ini, terdapati bahawa tidak terdapat pemboleh ubah X. Jadi bermaksud, ini merupakan pintasan pada paksi Y yang merupakan garis yang selari dengan paksi X. Jadi kita lihat pada paksi Y, kita lihat negatif 1. Jadi negatif 1-nya di sini. Jadi kita akan lukis garis lurus yang penuh. Disebabkan terdapatnya bersama dengan di situ. Jadi terdapat bentuk segitiga di situ. Jadi kawasan ini kita akan lorekkan sebagai jawapan akhir kita. Jadi inilah jawapannya untuk soalan nombor 8. Itu saja untuk video kita pada kali ini. Kita akan jumpa lagi dalam tajuk yang lain pula. Sekian, terima kasih.